Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 18 September bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan juru bahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Berikut tajuk utama malam ini. Rumah kedai terbakar, 3 beranak rentung. Juga lelaki rempuh anggota JPJ direman. Tiga beranak ditemui rentung dalam kebakaran selepas membabitkan 8 unit rumah kedai 2 tingkat di Jalan Sungai Emas, Kota Kuala Muda awal pagi tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Awang Hizil Awang Bujang berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kebakaran itu pada jam 1.12 pagi. Beliau berkata sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tikam Batu Sungai Petani dan Kuala Muda Pulau Pinang tiba di lokasi tidak lama kemudian. Setibanya di lokasi, api sedang marak dan bomba dimaklumkan terdapat 3 mangsa terperangkap di dalam rumah. Menurut Awang Hizal, mayat pertama ditemui di hadapan bahagian ruang tamu jam 3.19 pagi. Sementara mayat kedua ditemui tertindan di bawah jeriji besi pintu hadapan jam 6 pagi. Manakala mayat ketiga ditemui 6 meter daripada mayat kedua di bahagian bawah tangga pada jam 10.15 pagi. Katanya bomba mengalami kesukaran untuk pemadaman dan mencari mangsa yang rentung. Bangunan ni bangunan lama. Jadi bawah dia adalah daripada batu simen tapi tingkat atas tu kayu. Papan lantai kayu, tangga kayu. Jadi apabila terbakar, kayu-kayu dia tingkat 1 dan bumbung ni akan jatuh ke bawah. Bila jatuh ke bawah, dia punya debris tu sampai ke 1 meter. Jadi nak menggali itu kena hati-hati dan perlu bantuan peko di sini ya. Awang Hazel berkata ketiga-tiga mangsa dikenal pasti pasangan suami isteri Lim Yang Koi 66 tahun, Lee Chiu Fong 61 tahun dan ibu mereka Yong Sui Lan 93 tahun. Mayat ketiga-tiga mangsa diserahkan kepada polis sebelum dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar untuk bedah siasat. Kebakaran itu memusnahkan 85% ke 88 rumah itu. Api berjaya dipadam sepenuhnya jam 12.30 hari. Punca serta nilai kerugian masih dalam siasatan. Mahkamah Magistrate Port Dickson menetapkan tahanan reman selama 4 hari bermula hari ini terhadap penunggang motosikal yang merempuh seorang anggota penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ ketika sekatan Jalan Raya SJR di Port Dickson semalam. Perintah tahanan reman terhadap suspek yang berusia 25 tahun itu dikeluarkan Magistrate Uthman Abdul Ghani bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Suspek yang memakai baju lokap oren dibawa ke Mahkamah Port Dickson kira-kira jam 8.45 pagi tadi dengan diiringi polis. Kes disiasat di bawah Seksyen 353 Kanun Keseksaan kerana menggunakan kekerasan jenayah untuk menakutkan penjawat awam. Pada kejadian kira-kira jam 11 pagi semalam, suspek yang menunggang sebuah motosikal jenis Yamaha Y125ZR dikatakan cuba meloloskan diri dalam sekatan jalan raya sebelum merempuh anggota penguatkuasa JPJ Muhammad Nur Hakim Muhammad Razib. Kejadian berlaku di kilometer 28 lebuh raya Seremban Port Dickson itu menyebabkan anggota JPJ berkenaan terpelanting dan kepalanya terhantuk namun disahkan tidak mengalami kecederaan serius selepas mendapat rawatan di Hospital Port Dickson. Manakala suspek yang ditahan di tempat kejadian didapati mempunyai 8 rekod membabitkan dadah dan jenayah selain tidak mempunyai lesen memandu serta cukai jalan tamat tempoh sejak 2012. 2 anggota tentera cedera apabila kenderaan yang dinaiki mereka terbabas dan terjatuh ke dalam gaung sedalam kira-kira 4.5 meter. Kejadian berlaku di Jalan Pahang dekat Tapah hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sawarozi Nur Ahmad berkata, Balai Bomba dan Penyelamat Tapah menerima panggilan pada 9.50 pagi tadi sebelum dikejarkan ke lokasi kejadian.
Sejurus tiba di lokasi kejadian didapati mangsa lelaki yang memandu Pro 2 Myvi cedera parah dan patah kaki kiri, manakala penumpang lelaki di bahagian depan cedera ringan dan mengalami patah tangan kiri. Sabarozi berkata anggota tentera terbabit yang tersepit berjaya dikeluarkan dari kenderaan dan dibawa keluar dari lokasi kejadian. Kesemua mangsa kemudian dibawa ke Hospital Tapah untuk menerima rawatan lanjut. Kira-kira 500 penduduk di belakang Pasar Lama di Gurun, Kedah terjejas apabila jambatan yang menghubungkan beberapa buah taman perumahan di kawasan itu hampir runtuh akibat hakisan tebing sungai. Hakisan itu juga menyebabkan sebuah rumah kedai berdekatan sungai menunggu masa untuk menyembah bumi. Menurut Fu Sing Yu, 50 tahun, keadaan hakisan tebing sungai itu sudah hampir ke rumahnya, menyebabkan dia dan ahli keluarga tidak dapat tidur lena setiap kali hujan lebat pada waktu malam. Katanya hakisan tebing sungai bertambah buruk selepas kejadian kepala air dari Gunung Jerai pada 18 Ogos 2 tahun lalu. Jelasnya rumah pusaka berusia lebih 100 tahun itu dijadikan kedai kopi, namun kini dia terpaksa menghentikan perniagaan kerana keadaan rekahan mengancam pelanggan. Malam-malam boleh tidur lena kalau hujan. Ha? Malam-malam boleh tidur lena kalau hujan. Mana boleh lena. Takut lah. Memang takut. Dia selalu kalau hujan kuat punya apa ni lari tidur tempat lain ke mana? Tak ada. Tidur sini juga. Tak takut kau, tak ada runtuh. Luntur boleh buat macam mana? Rumah tak ada. Bagi penduduk di Taman Seri Utama, Darus Mat Isa, 75 tahun, penduduk di kawasan taman berdekatan terpaksa menggunakan jalan yang lebih jauh untuk keluar ke pasar dan jalan utama Sungai Petani Alosta selepas jambatan itu hampir runtuh. Dia yang lebih 20 tahun menetap di situ berkata setiap hari dia akan melintasi jambatan itu untuk melakukan aktiviti harian. Memang bayar lah pasti. Orang pergi market apa saya pun tak tentu lah ni mas dah runtuh ke apa. Pasal ayak duk lalu kan. Dekat. Ayak tu pun kalau hujan sana lebat atas bukit tu. Dekat tu. Tinggi. Tinggi. Ayak tinggi. Ayak tinggi je lah. Dapat dekat mana? Ayak tu pun sampai apa. Sampai Palang. Sampai titik. Sampai kat bawah tu lah. Bawah. Tu yang batu-batu bawah tu semua lari habis tu. Bagi peniaga sayur di pasar berkenaan, Cheng Jutek, 71 tahun berkata, perniagaannya semakin merosot selepas jambatan itu sengit dan terpaksa ditutup untuk kereta. Katanya ramai pelanggan memilih untuk ke pasar lain berikutan mereka terpaksa melalui jalan yang lebih jauh berbanding jalan pintas menggunakan jambatan berkenaan. Kereta tak boleh lalu, orang jalan boleh saja, motor boleh jalan. Habis orang sana taman-taman sama sini pagi main beri sayur. Dia takut nak kereta tak boleh mai, surah kurang orang kurang lah. Sebab itu sekarang meniaga surah kurang mana ya? Terjejas tu lah. Ya. Orang tak main lah sebab orang nak jauh ke apa? Bukan jauh ni, titi orang takut lah. Orang mai kereta punya, mau pusing sana, susah sikit. Kadang-kadang sini senang, taman-taman sini ramai juga. Tapi orang takut. Sementara itu, Pegawai Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Gurun Abdul Ghani Abdul Rahim berkata, permohonan jambatan baharu serta baik pulih tebing sudah dilakukan dan hanya menunggu kelulusan daripada unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM. Katanya permohonan dibuat menerusi Pejabat Parlimen Jerai sebelum pilihan raya umum ke-15 PRU15. Katanya beliau berharap permohonan diluluskan segera kerana ia melibatkan nyawa penduduk. Sebab melibatkan rumah ni mungkin bahaya sikit. Mungkin akan naikkan wall ni dulu, repair balik wall ni, kemudian baru kita akan teruskan dengan projek jabatan ni. Sebab kalau kita tak repair balik ni, memang akan menanggung risiko lah kepada penduduk di sini. Terutama rumah yang sebelah ni. Kita nampak. Nanti kita akan bincanglah dengan ICU macam mana keadaan rumah ni. Macam mana. Lepas tu baru kita dah okey yang ni, baru kita boleh teruskan. Saya nampak ini menjadi risiko lah. Kalau kita nak buat pun memang risiko tinggi. Seorang pemandu dan seorang penumpang terlibat kemalangan selepas Pro 2 Myvi yang mereka naiki
hilang kawalan lalu merempuh sebuah kedai runcit di kilometer 1 Jalan Segamat Muar di Segamat petang semalam. Kemalangan jam 6.15 petang itu dipercayai berpunca apabila pemandu ingin mengelak haiwan yang melintas. Ketua Polis Daerah Segamat Superintenden Ahmad Zamri Marinsah berkata keadaan itu mengakibatkan kereta tersebut melanggar tebing rumput bahu jalan lalu terbabas ke arah sebuah kedai dan merempuh tiang anjung bumbung serta bahagian rak simen di depan kedai. Pemandu lelaki berumur 25 tahun dan penumpang wanita berumur 22 tahun itu bagaimanapun tidak mengalami kecederaan. Ketika kejadian, kedua-dua mereka dalam perjalanan dari Muar ke Segamat. Sementara itu, pemilik kedai runcit juga tidak mengalami kecederaan kerana berada di belakang premis dan tiada pelanggan ketika kejadian. Kes disiasat mengikut Peraturan 10 Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959. Bayi derita ketumbuhan di muka. Alhamdulillah bertemu lagi. 3 masjid utama iaitu Masjid Negara di Kuala Lumpur, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin telah berlangsungnya solat hajat selepas maghrib tadi. Ia bagi mendoakan kesejahteraan buat mangsa gempa bumi di Maghribi dan banjir besar di Libya serta pendamaian dalam konflik di Sudan. Dan bagi mengetahui perkembangan di Masjid Negara, kita berlintas langsung bersama Abdul Rahman Kunyo. Baik, silakan Rahman. Baik, terima kasih Muhsin yang berada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua penonton Berita Al-Hijrah, dan ketika ini saya berada di Masjid Negara dan alhamdulillah seusai solat maghrib tadi di Masjid Negara ini telah pun berlangsungnya solat hajat, dan bukan hanya di Masjid Negara sahaja, malah solat hajat juga dilakukan di Masjid Putra dan juga Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin bagi mendoakan kesejahteraan saudara se-Islam kita, iaitu mangsa gempa di Libya, mangsa gempa bumi di Maghribi, mangsa banjir di Libya serta pendamaian konflik di Sudan. Dan alhamdulillah apa yang saya dapat kongsikan ketika solat hajat yang dijalankan di Masjid Negara ini, bukan sahaja rakyat Malaysia yang memenuhi, malah rakyat Sudan dan juga Palestin yang menetap di Malaysia juga hadir bagi mengimarahkan lagi solat hajat yang dijalankan di Masjid Negara ini. Dan bagi berkongsikan intipati berkenaan dengan solat hajat yang telah dijalankan, saya kini tidak berseorangan dan bersama saya Ustaz Hassan Al-Fadli Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi Ustaz, akhir-akhir ini kita dapat lihat ramai saudara seagama kita ditimpa musibah. Jadi sebagai seorang Islam dan Muslim, jadi apakah sebenarnya tanggungjawab kita terhadap saudara mara kita yang ditimpa musibah itu? Ya, kita sebagai saudara seagama kita, sebagaimana firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Jadi jelas dalam ayat dalam surah Hujurat ayat yang ke-9 ini, ayat ke-10, Allah menyatakan bahawa kita sesama Islam, walaupun di mana kita berada, kita adalah bersaudara. Oleh itu apabila kita mendengar di negara-negara lain yang seagama dengan kita ditimpa musibah, maka langkah yang utamanya ialah kita berdoa, dan berdoa yang paling mustajab ialah dalam solat hajat. Kerana solat hajat itu adalah hubungan terus kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menandakan bahawa kehambaan kita ke Subhanahu Wa Taala. Dan kalau pertolongan yang paling senang sekali dalam jarak yang jauh ini, kita mengadakan solat hajat. Dan inilah sebagai bukti bahawa saudara seagama kita, dan kita minta pertolongan dengan Allah Taala dengan sebagaimana firman Allah Taala kata, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Bertolong-tolongan kamu ke arah kebaikan. Jangan kamu bertolong ke arah kejahatan. Jadi inilah langkah yang pertama yang mungkin pasal itulah pemerintah kita menyarankan supaya kita mengadakan solat hajat secara beramai, insya-Allah, dengan
dengan kehadiran yang menggalakkan ini, semoga Allah makbulkan permintaan kita untuk keselamatan dan kesejahteraan umat yang ditimpa itu. Jadi Ustaz, bila kita bercerita berkenaan dengan bencana musibah ini, jadi semestinya ada hikmah daripada di sudut satu sudut yang lain. Jadi mungkin apa hikmah dan pengajaran yang boleh kita sama-sama mempelajari? Sebenarnya musibah ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sedar daripada firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu innallahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah, Allah kata sesungguhnya Allah menguji kita dengan dengan ketakutan, dengan kelaparan. Allah kurangkan makan harta kita. Harta tu macam-macam lah, dengan musibah gempa bumi, dengan banjir, dengan kehancuran yang berlaku di sana sini, dan dengan Allah cabut nyawa, macam-macam. Allah kena musibah. Jadi kita perlu faham bahawa ujian daripada Allah Taala yang perlu kita ambil berat ialah Allah nak uji kita, maka yang Allah suruh kita bersabar. Kita bersabar. Itulah mereka yang sebenarnya beriman. Dan tapi kita, dalam satu masa yang sama, kita kena ingat, dalam ujian Allah SWT ataupun musibah yang datang itu, kalau pada orang beriman, ia adalah satu musibah ataupun ujian. Tapi bagi mereka yang tidak beriman, itu mungkin bala. Jadi pasal itulah kita kena muhasabah, adakah yang datang itu bala ataupun ujian daripada Allah SWT. Sebagaimana berlaku kepada umat lain, Nabi Nuh AS, itu merupakan bala daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi kita kena ambil intibar semua. Okey, baik. Baik, terima kasih Ustaz Hassan Al-Fadli Abdul Rahman, Imam Besar Imam Masjid Negara, dan semoga segala usaha yang dilakukan termasuk solat hajat yang dijalankan ini buat saudara se-Islam kita di Maghribi, Libya dan juga Sudan, memberikan kesejahteraan buat mereka di sana. Dan saya kira setakat itu saja apa yang saya dapat kongsikan. Kembali ke rakan setugas. Silakan Muhsin. Baik, terima kasih Rahman. Lintas langsung dari Masjid Negara, dan kita ke laporan seterusnya. 84% tanah wakaf telah berjaya dibangunkan bagi tujuan pembinaan masjid, madrasah, tanah perkuburan dan projek komersial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata baki hanya 16% sahaja lagi tanah wakaf yang masih belum dilaksanakan berdasarkan statistik yang dikemaskini sehingga 31 Julai 2023. Datuk Dr. Muhammad Naim berkata terdapat beberapa isu yang timbul di atas tanah wakaf yang menjadi kekangan dalam membangunkan tanah wakaf. Antara isu yang timbul dalam membangunkan tanah wakaf antaranya ialah masalah setinggan, lokasi yang tidak strategik dan tidak sesuai dibangunkan, serta kekurangan dana untuk pembangunan. Namun pembangunan wakaf tidak terhad di atas tanah wakaf semata-mata. Malah wakaf juga boleh dilaksanakan menerusi pelbagai medium lain seperti wakaf tunai, saham wakaf, wakaf aset, alih dan banyak lagi. Menurut beliau, walaupun wakaf termasuk dalam senarai bidang kuasa negeri, kerajaan melalui Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar bertindak bagi menyelaras pentadbiran harta wakaf selain membantu pihak Majlis-Majlis Agama Islam Negeri Main memajukan harta umat Islam sebagai sumber kekuatan ummah pada masa hadapan. Malah Jauhar selaku penyelaras di peringkat persekutuan turut menjalinkan kerjasama dengan kementerian dan agensi pusat seperti Pusat Geospatial Negara, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Jabatan Perkhidmatan Awam dan banyak lagi bagi membantu menyelesaikan isu-isu yang timbul berkaitan wakaf di peringkat Main. Manakala di peringkat Yayasan Wakaf Malaysia pula, kerjasama dengan Main telah meningkatkan kutipan wakaf dalam bentuk tunai yang diagihkan semula dalam bentuk aset wakaf alih dan tak alih untuk manfaat masyarakat. Justru kerajaan percaya banyak peluang pembangunan wakaf boleh diteroka secara bersama oleh Jauhar, Main dan sektor korporat dalam menjana ekonomi negara menerusi wakaf. Beliau berkata demikian ketika sesi pergulungan
perbahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di Parlimen. Sementara itu, berhubung persoalan perbezaan Yayasan Wakaf Madani dan Wakaf Malaysia, Muhammad Naim menjelaskan perbincangan lanjut sedang dilaksanakan antara Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi dan Jawhar dalam memperincikan pelaksanaan wakaf menerusi YWM mahupun Yayasan Wakaf Madani. Berusia setahun 6 bulan yang lahir dengan ketumbuhan yang menutup separuh mukanya. Itu dugaan hidup yang perlu dilalui Nur Fazlina Ibrahim, 39 tahun. Walaupun perit, sebagai seorang ibu dia tetap tabah. Ketika ditemui Al-Hijrah di kediamannya di Kampung Padang Bual, Hulu Besut, Terengganu, Nur Fazlina berkata, Nur Iman Muhammad Sabri terpaksa bernafas melalui lubang yang ditebuk pada lehernya setelah menjalani pembedahan sebanyak 4 kali. Anak bongsunya itu juga bakal menempuhi beberapa lagi pembedahan sehingga dia berusia 12 tahun untuk membuang sepenuhnya ketumbuhan tersebut. Iman ni memang hari dia memang perlukan penjagaan yang rapi. Memang kena ada orang selalu tengok dia. Sebab dia kena tengok untuk suction apa. Kalau tracking block ke apa tu risau. Kalau tinggal dia berseorang ni. Katanya setiap bulan Nur Iman memerlukan perbelanjaan kira-kira RM3,000 sebulan bagi menampung kos rawatan, ubat-ubatan, susu, lampin dan sebagainya. Selain itu, beliau dan suami Muhammad Sabri Arifin, 29 tahun, turut perlu menanggung kos berulang-alik membawa Nur Iman ke Hospital Universiti Sains Malaysia di Kubang Krian, Kelantan untuk rawatan susulan. Muhammad Sabri yang sebelum ini merupakan seorang kontraktor terpaksa berhenti kerja untuk menjaga Nur Iman dan kini hanya melakukan kerja kampung dengan pendapatan sekitar RM400 hingga RM500 sebulan. Suami pula terpaksa berhenti kerja untuk selalu dekat dengan Iman, lepas tu terpaksa kerja kampung. Lepas tu macam pendapatan tu pun dalam 400-500 pun macam tak ada kerja lah. Macam tak ada kat. Tak ada lah. Macam kita orang terpaksa ambil macam sumber dari lain. Dalam pada itu, Nur Fazlina bersyukur kerana Nur Iman telah menerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM700 sebulan sejak Julai lalu. Namun jumlah itu masih tidak cukup bagi menampung kos rawatan dan penjagaan anaknya itu. Pasangan suami isteri itu juga mempunyai 3 lagi anak lelaki berusia 14 hingga 5 tahun yang turut memerlukan perbelanjaan seharian dan persekolahan. Macam ada respon bila kita kecek dengan dia pun. Semua masjid diminta mengemaskini takwim digital setiap tahun bagi mengelakkan waktu solat salah atau tersasar. Ketua Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Perak Muhammad Faizal Jani berkata masa di takwim digital perlu dipastikan tepat dengan waktu standard Malaysia WSM yang diukur berdasarkan waktu seragam sejagat oleh Makmal Masa dan Frekuensi Institut Meteorologi Kebangsaan Malaysia NMIM. Menurut Muhammad Faizal, perbezaan zon akan mengurangkan atau menambah masa yang membezakan waktu solat di setiap zon negeri-negeri. Jelas beliau, kedudukan latitude dan longitude juga boleh membezakan masa solat. Dalam pelaksanaan waktu solat kita di Malaysia, kita ada menggunakan sistem zon dan satu lagi kita menggunakan parameter yang mungkin berubah. Macam contoh yang saya sebutkan tadi waktu subuh hari itu kan, dia ada perubahan daripada parameter 20 degree minus 20 degree kepada 18 degree. Jadi kalau masjid yang menggunakan takwim digital tu tidak update ataupun mengemaskini jadual waktu solat tu, katalah jadual waktu solat yang digunakan tahun 2019 dengan tahun 2020, dia akan berbeza sebab parameter subuh tu berbeza. Jadi sebab itu ada yang takwim solat mereka masih lagi menggunakan parameter lama menyebabkan waktu solat mereka lebih awal 8 minit subuh itu. Selain itu, beliau berkata aplikasi solat yang dibangunkan di peranti atau telefon pintar juga perlu dikemaskini kerana dibimbangi berbeza mazhab. Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi penerangan asas falak dalam penentuan arah kiblat dan waktu solat sempena program Hari Geomatik di Politeknik Ungku Omar di Ipoh. Bagi pelajar, program tersebut sangat memberi manfaat kepada mereka yang sebelum ini tidak mengetahui mengenai ilmu falak. Kalau kita cakap dari segi agama kan, kiblat ini sangat penting dalam umat Islam untuk melakukan solat 5 waktu lah. Jadi bila kita salah dalam pengiraan kiblat ataupun waktu-waktu solat, bagaimana umat Islam ini
atau kita nak solat dengan rasa yakinnya? Sejujurnya saya memang tak tahu pasal ilmu falak pada awalnya sebelum saya mengikuti diploma geometrik ini. Tapi setelah saya dah berada dalam diploma geometrik dalam beberapa semester baru saya tahu dan baru saya belajar apa itu ilmu falak. Mayat mereput centus ancaman kesihatan. Sebentar lagi, mayat mereput cetus ancaman kesihatan. Selamat antarabangsa di Libya memohon lebih banyak bantuan untuk mendapatkan mayat mangsa yang terkorban dalam banjir dahsyat melanda bandar Timur Derna. Lebih seminggu selepas kejadian, kebanyakan mayat mangsa berada di dalam air dengan beberapa daripadanya berada di kawasan yang hanya boleh diambil menggunakan peralatan khas. Mayat kini sedang mereput teruk. Wakil misi Tunisia ketika ditemui bersama pasukan dari negara Arab, Turki dan Itali di Derna berkata mereka memerlukan lebih banyak bantuan lagi. Manakala wakil misi dari Emirat Arab Bersatu UAE, Mesir dan Algeria menyifatkan usaha untuk mencari dan menemui mayat di Teluk Mediterranean hanya boleh diakses oleh bot khas. Perkara itu disahkan wakil Algeria. Pasukannya melihat sekitar 50 mayat dari tebing sekitar 7 batu nautika dari pelabuhan Derna, tetapi kawasan itu hanya boleh diakses oleh penyelam dan bot. Tegasnya, dengan bot yang betul mereka boleh mendapatkan 100 mayat setiap hari. Hujan lebat yang dibawa oleh taufan Daniel melanda Libya pada 10 September mencetuskan banjir di timur negara itu dan Derna diisytiharkan sebagai zon bencana alam. Sehingga Khamis, jumlah korban melebihi 11,000 dengan nasib kira-kira 20,000 orang lagi belum diketahui. Jawatan Kuasa Warisan Dunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO mengundi bagi menyenaraikan tapak arkeologi Talis Sultan di Jericho sebagai tapak warisan dunia di Palestin. UNESCO melalui akaun rasminya di X menyatakan keputusan itu dibuat pada persidangan yang diadakan di Riyadh. Keputusan itu kemudiannya disambut baik pihak berkuasa Palestin. Tapak berkenaan terletak di Jericho iaitu di tebing barat yang diduduki Israel, menempatkan tinggalan pembangunan sejak milenium ke-9 sebelum Masihi. Jericho adalah satu daripada bandar tertua yang didiami di dunia dan bukti pembangunan manusia 10,000 tahun lalu. Namun Kementerian Luar Negeri Israel menolak keputusan itu dengan mendakwa tindakan terbabit sebagai satu lagi tanda tindakan sinis Palestin terhadap UNESCO dan mempolitikkan organisasi itu. Pada 2010, Jericho diraihkan sebagai bandar berdinding tertua di dunia sejak zaman batu moden. Sekian untuk malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.